أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب توب علينا terimalah taubat kami ya Tawwab terimalah taubat kami ya Allah ya Allah kasihanilah kepada kami pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami wanzur ilaina ya إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama pada petang ini untuk melanjutkan pengajian kita daripada kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat pelajaran semalam, kita sedang membicarakan daripada beberapa perkara yang dikatakan najis. Dan kita telah menyebutkan daripada perkara najis itu ialah darah. Dan kita dah mengatakan darah itu adalah najis, ya.
Itu bersandarkan daripada firman Allah Ta'ala, wa damam masfuhan wa hurrimat alaikum maitatu wal lahmul khinzir wa damam masfuhan, diharamkan pada kamu iaitu daripada bangkai dan kemudian daripada lahmul khinzir, dagingnya babi, wa damam masfuhan, dan daripada darah yang melimpah, fa innahu rijsun, kerana dia adalah najis. Jadi darah ini daripada darah yang mengalir dalam tubuh badan kita, kalau belum keluar maka dalam badan dia suci, sebab tu kita boleh solat. Tapi kalau dia dah keluar pada badan maka dihukumkan najis. Dan kita telah menyebutkan bahawa kalaulah sekiranya kita ada pakaian kita ada darah itu adalah darah maupun darah diri kita atau darah orang yang terkena pada kita, maka kalau dia sikit maka dia itu dimaafkan. Sikit tu bagaimana? Sikit tu kalau sekiranya balik pada hukum adat, ada banyaklah dia punya pendapat ulama, tapi kesimpulan balik pada hukum adat. Hukum adat tu maknanya hukum orang ramai. Kalau orang kata banyaknya, tu banyaklah. Orang kata sikitlah, sikitlah tu. Jadi dimaafkan kalau sekiranya sikit, maupun darah orang luka terkena pada pakaian kita atau pada badan kita, ataupun diri kita sendiri luka, darahnya kena pada pakaian atau pada badan, maka itu kalau sikit dimaafkan. Makna maaf, solat kita boleh teruskan dan tidak perlu diqada. Adapun kalau sekiranya banyak tu bagaimana? Banyak tu bagaimana kalau orang kata hukum adat, banyaknya darah, maka banyaklah tu. Ada sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan maknanya bila dah sepenuh tapak tangan kita, makna dah penuh darah tu dekat baju kita, kalau dikumpul-kumpulkan boleh sepenuh tapak tangan, itu dikira banyak, ya. Dalam mazhab Maliki kalau separuh pakaian kita ni berdarah, itu berkira banyak. Tetapi tak adalah siapa nak pakai baju macam tu kan. Jadi kalau sekiranya banyak, ada dua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, apakah solat dia sah ataupun dia wajib qada. Jadi di dalam dua pendapat ini, yang paling kuat mengatakan sah solatnya, tak wajib qada. Kalau banyak tu, banyaknya tak melampaui, ya. Kalau melampau tu maknanya pakaian dia semua penuh dengan darah saja, buat apa nak pakai lagi kalau macam tu. Lainlah kalau orang dalam perang, ya. Dalam perang dia tak dapat elakkan daripada pakaian yang berdarah kerana dalam keadaan yang darurat. Jadi itu diberikan kemaafan. Dan begitu juga kalau sekiranya kita dalam solat, kita punya bisul kita pecah, mengalirlah dia punya nanah dia atau darah dia, ya. Luka kita yang kita balut kemudian keluar darah, ya. Darah tu mengalir pada balutan luka kita, atau luka kita yang kita ingat tak ada apa-apa, tapi tengah-tengah solat dia mengalir darah, maka kalau sedikit dimaafkan. Tapi kalau banyak, seperti yang kita sebutkan tadi, ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan pada pendapatnya paling kuat mengatakan dimaafkanlah juga, kerana perkara itu sangat susah untuk kita nak menjaganya, ya. Yalah, kita dah siap-siap, dah bersih semua, tiba-tiba dah tengah salat masih lagi keluar daripada bandage kita tu kan, darah mengalir, ataupun luka pecah kita yang bisul kita, apa kita nak buat, kita pun tak perasan, ya. Itu dimaafkan. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang masalah darah. Dan kita dah sebutkan daripada darah yang kita kata hukum najis, ada pula 10 jenis darah yang dikecualikan. Makna kecualikan tu tidak dihukumkan najis. Itu kita dah sebutkan, hati, minyak misk, limpa, darah yang terdapat pada belalang, darah yang terdapat pada ikan, ya, darah, ya, di haiwan buruan yang mati di panah, ya, ataupun yang ditangkap oleh anjing buruan yang telah kita latih, dan air mani yang keluar yang macam bentuk warna darah, air mani itu suci. Itu semua dah kita sebutkan ni pelajaran semalam. Dan pada hari ini kita menyambung di muka surat 271. Jadi marilah sama-sama
kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua pada ahli keluarganya yang kita kasihi, dan semua para sahabat yang kita redai, dan semua para tabi'in dan tabi'in dan juga para alim-alim ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita, sehinggalah sampai kepada khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehinggalah sampai pada guru kita, iaitu pengarang kitab ini Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan dia berguru kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Kedua-dua mereka yang disebut nama tu masih hidup lagi di kota Madinah. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka dalam sihat walafiat dan dipelihara daripada segala perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati ke semua guru-guru kita, para masyayikh kita yang telah menyampaikan agama kepada kita. Semoga Allah tinggikan darjat mereka dan merahmatkan roh mereka dan memberikan berkat ilmu mereka kepada kita dengan niat yang tersebut, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pelajaran kita pada hari ini kita sambung di muka surat 271. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala pada tajuk cairan vagina wanita. Cairan makna air, ya, air yang keluar daripada faraj ataupun kemaluan depan wanita, ya. Jadi kita dah sebutkan tentang air yang keluar daripada kemaluan kita. Selain daripada air kencing, iaitu yang kita buang kecil, ialah air mani, dia suci. Air mazi dan wadi, dia adalah najis dan dia membatalkan wuduk, dan wajib kita sucikan dia sebelum kita nak solat, tapi tak wajib kita mandi, ya. Yang keluar air mani baru wajib mandi. Nah, di sini ada tambahan pula cairan, iaitu benda-benda yang cair yang berbentuk air, ya, yang keluar daripada kemaluan wanita. Maaflah, ya, ini kalau perkataan ulama-ulama ini dia terpaksa huraikan kerana jangan sampai ada orang bertanya kalau kaum wanita ni keluar putih-putihan. Ini biasa dia bukan air mani, dia bukan air mazi, bukan kerana mazi ni ada nafsu syahwat tapi tak kuat, ya. Kalau mani tu kuat sekali dia punya nafsu dia. Dan dia bukan wadi juga, bukan keluar menyusui kencing. Tetapi dia ni keluar, kadang-kadang keluar, ya, kadang-kadang kita duduk, orang wanita lah, ya. Ini ada orang kata lebihan air yang keluar pada kemaluan wanita. Ini tak semua berlaku pada semua wanita, tapi memang ada berlaku, ya, kepada kaum wanita. Jadi kalau keluar warna putih ini, apakah dia dihukumkan dia? Jadi inilah dia hukum cairan yang keluar dari bahagian luar atau dalam vagina wanita yang berwarna putih seperti air mazi adalah berikut. Jadi seperti air mazi. Air mazi itu maknanya dia keluar tu warnanya putih dan dia ada melekit sedikit, ya, warna keputihan. Kadang keputihan tu warnanya macam putih susu, sikit-sikit warna putih susu. Kadang putihnya putih clear, ya, macam air putih. Jadi untuk hukumnya, apakah hukumnya? Di sini disebutkan di muka surat 272, apabila cairan tersebut keluar dari tempatnya wajib dicuci ketika beristinja, iaitu yang terlihat sewaktu duduk untuk buang air besar, maka hukumnya adalah suci berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi di sini disebutkan air yang keluar tu yang wajib dicuci ketika istinja. Jadi waktu kita duduk, maaf, ya, jadi kaum ibu yang duduk untuk nak buang air besar. Jadi bila nak buang air besar ni dicontohkan duduk macam nak buang air besar, maka di situ dia nampak ada air macam putih-putih keluar sewaktu dia duduk tu, maka hukumnya adalah suci. Tapi walaupun suci, maka di sini dibersihkanlah, ya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama.
Jadi air ini keluarnya tu maaf kata di luar pada bibirnya kemaluannya wanita tersebut. Maaf banyak ya. Yang keduanya, jadi suci. Habis ustaz, kalau suci terkena seluar dalam wanita tu, bolehkah wanita tu buat solat? Dah hukumnya suci, bolehlah ya. Tapi itu dia tempatnya keluarnya tu ialah tempat kemaluan, depan yang wajib dia cuci. Kalaulah sekiranya buang air kecil, tempat tu keluaran yang kecil, jadi situ wajib dia cuci. Tapi ini bukan dia buang air kecil, tapi dia keluar macam kita kata peluh lah. Tapi bukan peluh tu peluh pada kulit biasa, tapi daripada kemaluan ya. Yang kedua, apabila cairan tersebut keluar dari tempat yang tidak dapat tersentuh oleh zakar, iaitu kepala kemaluan lelaki ketika bersetubuh, maka hukumnya adalah najis. Jadi apa maksudnya? Iaitu tempatnya, iaitu keluar air putih ni, dia keluar daripada tempat yang tak boleh tersentuh oleh zakar. Maaflah ya, kalau sekiranya berlaku hubungan suami isteri, jadi kemaluan suaminya itu tak sentuh kepada tempat yang keluarnya air putih ni. Maksudnya tempat keluar air putih ni dalam rahim. Dalam. Sebab tu sini maaflah ya, zakar atau kemaluan suaminya tu tak dapat sentuh. Jadi itu menunjukkan bahawa asal sumber air putih ini ialah di dalam rahim. Maka hukumnya adalah najis. Jadi hukum najis sebab dia bahagian dalam ya. Bahagian dalam, dan dengan tu dia keluar, maka hukum najis. Jadi kalau ada hukum najis, ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada hukum najis, wajiblah dicuci. Kalau dibawa dalam solat, tak sah. Jadi itu lebih baiklah kita berhati-hati kaum ibu, yang di mana ada keluarannya air putih daripada kemaluannya itu, maka hendaklah dibersihkan dia sebelum dia dirikan solat, dan seluar dalamnya ada terkena dengan air putih itu, hendaklah ditukarkan dia, digantikan atau dibilaskan, dibasuhkan dia. Yang ketiga, apabila cairan tersebut keluar dari tempat yang tidak wajib dicuci ketika beristinja, dan dapat tersentuh oleh zakar kepala kemaluan ketika bersetubuh, maka hukumnya adalah suci. Jadi di sini dikata, iaitu tempat keluarnya itu tempat yang telah wajib kalau kita beristinja. Ya, istinja tu mana kita mencuci kita punya kemaluan daripada kerana kita buang air kecil. Tetapi dia dapat tersentuh oleh zakar, makna dia di bahagian depan. Bukan keluarnya daripada bahagian dalam rahim, tapi dia berada di hadapan. Sama macam nombor 1, tapi yang nombor 1 itu ada sikit beza. Yang wajib cuci kerana beristinja dan hukumnya suci. Dan ini pun dia wajib juga beristinja, tempat yang keluar tu tempat wajib istinja, dan dia pun hukumnya suci. Jadi pokoknya kalau keluarnya air putihnya itu daripada, maaflah ya, di depan kemaluan, maka dia hukumkan suci. Tapi manalah kita nak tahu bezanya pula, ini air putih ni keluar daripada dalam rahim atau daripada luar. Jadi mendatangkan was-was. Untuk kaum wanita yang ada sedemikian, maka hendaklah lebih baik kita berjaga-jaga, kita tanggalkan kita punya seluar dalam yang terkena dengan keputihan itu, bersihkan diri kita seperti biasa macam kita buang air kecil, kita bersihkan, beristinja, dan kita pakai seluar dalam yang bersih, dan untuk kita berwuduk dan salat. Jadi ini tak wajib mandi ya. Bahkan di sini sebutnya ada yang suci, ada yang najis. Jadi kalau kita ada kekeliruan mana satu suci, satu najis, kita pun tak jelas dan tak tahu, maka lebih baik kita basuhlah seluruhnya. Jadi untuk itu, kepada kaum wanita yang ada keluaran ya, air putih ya, keputih-putihan ya, yang daripada kemaluannya itu, maka kita buat kesimpulan, basuhkan dia dan gantikan seluar dalamnya itu, dan lakukanlah solat selepas dibersihkan, diistinjakan dia. Itulah cara yang lebih selamat supaya tidak timbul was-was. Wallahu alam ya.
Itu bahagian wanita sajalah. Lelaki tak ada lelaki. Salah satu pada 3 jenis air saja yang tadi kita dah sebut. Air mani atau mazi atau wadi. Wanita pun ada 3 ni juga. Air mani, mazi atau wadi. Tapi ni ada tambahan lagi ya. Dan masuk kita pada muka surat 272 lagi. Masih lagi di muka suratnya sama 272. Najis yang dimaafkan. Ni najis tapi dimaafkan. Apa dia? Najis dari segi dimaafu atau dimaafkan ya. Atau tidaknya terbagi menjadi 4. Jadi najisnya ada yang maafu. Maafu tu maknanya dimaafkan. Atau tidak, maknanya yang tidak dimaafkan ya. Najis ada 2 lah. Yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Maka ada 4 bahagian. Apa dia 4 bahagian? Pertama iaitu ma yu'fa anhu fi thawbi wal ma'. Ini iaitu najis yang dimaafu. Maafu tu yang dimaafkan pada pakaian dan pada air. Mana dia najis tapi dia dimaafkan. Makna maafkan tu boleh kita buat salat, tak apalah dimaafkan. Itu maksudnya. Dia najis tapi dimaafkan. Pada badan dan pada pakaian. Jadi kalau najis itu kena pada badan atau pada pakaian, solat kita sah ya. Najis yang tidak iaitu najis yang tidak dapat dilihat dengan mata, seperti lalat yang menempel pada air kencing, kemudian terbang pada baju ataupun pada air. Ni lalat bukan susah juga kita nak jaga. Jadi maaf kata dia pergi tempat kotor, tempat air kencing ke ataupun najis ke, dia dah hinggap kat sana, kemudian lepas tu dia terbang pula pergi kepada badan kita, baju kita, kita tengah solat. Ustaz, mana kita nampak? Memang tak nampak. Jadi di sini dikemaafkan. Begitu juga lalat ni dia terjatuh dalam air. Dia langkat satu kolam kecil. Yang kurang pada 2 kolam. Dia ni lalat ni dia terbang tadi tempat kotor. Habis macam mana? Tak nampak pun. Jadi kalau gitu dimaafkan. Ya? Jadi ini namanya najis yang dimaafkan. Yang kedua, ma yu'fa anhu fi thawbi dunal ma'. Najis yang dimaafu, yang dimaafkan pada pakaian dan tidak dimaafkan pada air. Pada pakaian dimaafkan, pada air tak dimaafkan. Seperti darah yang sedikit. Tadi kita dah sebut kan, darah yang sedikit pada badan, pada pakaian ya, kita bawa salat dimaafkan ya. Habis yang banyak tu lah, tapi tak melampau lah ya. Itu kita dah sebut tadi ada 2 pendapat mazhab Syafi'i. Ada yang katakan dimaafkan dan ada kata tidak, tapi yang kuat dimaafkan juga kerana susah nak jaga. Iaitu darah yang sedikit. Kalau kena baju, kena pada badan, dimaafkan. Lain halnya jika banyak, maka tidak dimaafkan. Kalau banyak tu seperti yang kita dah sebut tadi ya, ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Kalau banyak tu macam mana dikira banyak? Bila hukum adat kata banyaknya darah, itu di hukum adat ya. Jadi itu tidak dimaafkan. Pada pendapat yang satu lagi dimaafkan juga. Kalau susah nak jaga ya. Ini lebih-lebih lagi kita dalam darurat, kalau kita dalam peperangan ya, ataupun kita dah tak ada pakaian yang lain ya, maka kita dimaafkan. Itu dimaafkan pada pakaian dan badan, tapi tidak dimaafkan pada air. Jadi kalau dia termasuk darah, termasuk dalam air, dan dia merubahkan warna air, warna bau terasa. Kalau air itu banyak, ya, berubahkan satu kolam air tapi berubah, maka itu sudah jadi air yang mutanajis, air yang terkena najis. Tapi kalau sekiranya tak merubahkan air itu, maka air itu tetap suci lagi menyucikan. Itu kalau air itu banyak. Kalau air itu satu gayung ke, satu baldi saja, termasuk darah, maka air itu sudah jadi mutanajis pada pendapat mazhab Syafi'i yang banyak ya. Walaupun tu ada juga pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan air sikit atau banyak tak ada beza, hukumnya sama selagi tak merubahkan warna, bau atau rasa. Tapi kita berhati-hatilah ya dalam perselisihan pendapat ulama ni. Kita pegang pada pendapat yang ramai dan yang kuat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau sekiranya termasuk najis darah, darah tu sebagai contoh lah.
najis ke dalam tempayan ke, atau dalam baldi ke, ya, termasuk darah, ataupun kita kata bangkai lah, bangkai tikus ke, cicak ke termasuk, ya, kita buangkan dia, tapi ini air ni sedikit, maka sudah jadi kalau cicak dia tak memudaratkan kerana dia tak ada darah yang mengalir. Tapi kalau lain daripada itu, binatang-binatang yang lain termasuk dalam baldi, airnya sedikit, maka menjadi mutanajis airnya. Cuma sebagaimana saya sebutkan tadilah, ya, ada juga pendapat ulama mazhab Syafi'i tidak membezakan sikit atau banyak, yang penting tak berubah warna, bau atau rasa. Baik, jadi itu dari segi yang dimaafkan pada badan tapi tidak dimaafkan pada air. Yang ketiga, ma yu'fa anhu fil ma' duna thawb, iaitu najis yang dimaafkan pada air saja dan tidak dimaafkan pada pakaian. Itu balik pula. Pada air dimaafkan, pada pakaian tidak dimaafkan. Iaitu bangkai yang tidak mengalir darahnya. Bangkai yang tak mengalir darah. Seperti semut dan lalat. Jadi semut lalat ni dia masuk dalam air. Ya, masuk dalam air, maka dia tu tak kita kata air tu tak menjadi najis kerana dia binatang yang tidak mengalir darah. Dia tak ada keluar darah, ya. Semut mana ada darah, kita maaf kata terpijak dia, alamak, terpijak semut, tak ada tanda darah pun tak ada. Lalat pun sama juga, nyamuk pun sama, walaupun nyamuk tu mungkin setitis saja air darah, jadi tak mengalir darahnya. Dengan syarat tidak sampai merubah warna ataupun bau atau rasa air itu. Termasuk dalam air. Tapi kalau pada badan kita ada, kita kata ada bangkai semut, misal kata kita pakai baju kita ni kita tak kebas, sebab tu sunatnya pakai pakaian kita, apa-apa nak pakai kita kebaskan dulu. Ini sunnah Nabi, ya. Sebelum nak tidur, tempatnya kita nak baring tu kita kebaskan dulu, ambil kain sapukan dia. Sebab kita tak tahu kotoran yang ada di tempat baring kita. Macam juga baju kita kebas. Sebab pernah berlaku di zaman Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang dia mengambil songkok dia, kemudian dia pakai saja, tapi songkok tu ada termasuk binatang, na'udzubillah, ya. Jadi itu Nabi pesan kepada sahabat, bila nak pakai sesuatu kebas dulu. Macam tu juga baju kita dah gantung, tak tahu apa termasuk ke, bangkai cicak ke apa, kita tak tahu, kita kebas dulu. Jadi kalau sekiranya ini termasuk dah pada badan kita, kita kata bangkai, ya, yang tidak mengalir darah, ya. Jadi di sini najis yang dimaafkan pada air saja dan tidak dimaafkan pada pakaian. Bangkai baju kita ada kita kata semut mati, ataupun kita kata lalat mati. Habis ustaz, macam mana ni kita sembahyang? Jadi kita kembali kepada dia punya istilah sedikit atau banyak, ya. Kalau sikit tu maknanya tak dah menjadi geli kepada orang yang melihatnya, maka tu dimaafkan. Tapi kalau sekiranya banyak tu macam mana? Macam kita tak lama banyaknya nyamuk, bangkai nyamuk pada baju kau tu, misal kata. Ini sama jugalah macam kita katakan bulu kucing. Bulu kucing ni kalau dia terlepas daripada badan si kucing ni, maka bulu kucing ni menjadi najis, ya. Sebab kucing ialah binatang yang tak boleh dimakan. Jadi bila putus bulu dia daripada badannya, maka bulunya tu adalah najis. Dan kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tak dimaafkan. Yang sikit tu macam mana? Jadi kalau orang kata, alah sikit lah, 2-3 helai, okey lah. Ada ulama' dia meletakkan paling maksimum jangan lebih daripada 10 helai. Ya, banyak ni 10 helai ni. Itu dah kira banyak. Jadi dengan itu kita punya solat kita dah tak sah sebab kita menanggung najis. Jadi kita jagalah, ya, waktu kita nak solat, baju kita ke, ketika solat kita ke, jangan ada bulu kucing yang ada di tempatnya. Yang keempat, ma la yufa anhu mutlaqan, najis yang tidak dimaafkan pada pakaian dan juga pada air, iaitu najis-najis lain yang telah disebutkan tadi, ya. Najis kencing ke, najis berak ke, ya, najis-najis yang lain daripada yang kita dah sebut tadi,
Kalau terkena pada pakaian ataupun pada badan kita atau pada tempat solat kita, maka tidak sah, ya. Itu kita kena jagalah. Tapi kalau sekiranya kita masuk ke tempat yang ada banyak tai cicak, ya, ya, kadang-kadang kita pergi ke surau kampung-kampung, ya, ada banyak tai cicak. Jadi kita kan nak salat ni macam mana, Ustaz? Ataupun kita di tempat masjid-masjid yang tak dijaga, ya. Jadi kita kalau bentangkan sejadah kita atas kapetnya atau lantainya dan kita salat atas kapet kita atau atas kita punya sejadah kita sahaja, ya, baju-baju kita semua jaga jangan terkena kepada lantai, ke atas kapet ataupun atas sejadah yang kita bentangkan tadi, walaupun bawahnya ada tai cicak, saya kata, maka hukumnya sah sebab kita berada di atas sejadah yang suci. Ini antara fadilat kelebihannya kita bawa sejadah sendiri. Tapi alhamdulillah masjid-masjid bandar ni nampak lebih terjaga, ya. Cuma kadang-kadang masjid di kampung-kampung tu ialah tak terjaga kerana mungkin tak cukup kaki tangan, ya. Nak gajikan orang pun tak cukup perbelanjaan masjid tu atau surau, ya. Jadi itu kemungkinan berlaku lah, ya. Tempat dalam kawasan masjid tu banyak tai cicak, ya, banyak kita kata kekotoran yang kita nampak dengan mata kita atau kita tak nampak, jadi lebih baik kita bentangkan sejadah. Macam tu juga kalau kita pergi ke solat di tepi-tepi jalan, lah kalau kita dah sampai waktu solat, kita nak solat, tak ada tempat nak solat, kita ambilkan sejadah, kita bentang. Jadi apa yang di bawah sejadah itu kita tak dihukum, yang kita hukum hanya di atas sejadah kita sahaja. Itu memang ada dalam fikir mazhab Syafi'i, ya. Kalau nak baca kitabnya tebal-tebal, tetapi itu sebagai satu panduan sahaja, ya. Jadi kalau kita pergi ke tempat was-was, ini was-was ada kotor ke tak ni, kita tak tahu lantai ni, ambilkan sejadah, bentangkan. Jadi kita pakaian kita semua, badan kita semua berada di atas sejadah itu sahaja. Ya, masuk kita di muka surat 273. Najis yang dapat berubah menjadi suci. Ni asalnya najis, tapi dia boleh berubah menjadi suci. Apa dia? Najis yang dapat berubah menjadi suci kerana perubahan dari satu sifat ke sifat yang lain terdapat pada beberapa masalah. Pertama, khamar, iaitu arak. Hukumnya adalah najis. Itu kita dah bahaskan dalam bab arak, ya. Tapi itu pun ada khilaf ulama lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan arak itu najis, ya. Tetapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i kata arak tu haram tapi tak najis, ya. Haram diminum tapi bukan najis kalau terkena pakaian, tak menghalang kita dari solat. Itu ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kita, ya. Jadi kalau ikut pada pendapat mazhab Syafi'i yang beramai, arak itu hukumnya haram dan najis. Haram diminum, najis pada tubuh badan kita. Adalah najis. Akan tetapi jika berubah menjadi cuka, maka hukumnya menjadi suci. Jadi kalau dia berubah menjadi cuka, macam mana dia berubah jadi cuka? Kalau dibiarkan lama-lama dia akan berubah dia punya sifat arak tu dan dia menjadi cuka. Dia tak memabukkan tapi ada rasa tajam. Itu cuka lah tu. Itu biasa orang yang buat cuka tu daripada air arak daripada kelapa. Air arak kelapa ni kalau dia peram air kelapa tu dia jadi todi. Todi tu arak lah. Tetapi kalau lama diperamkan lagi maka dia akan berubah menjadi cuka. Tetapi ada syarat. Maka hukumnya cuka tu suci, iaitu dengan syarat berubahnya khamar tersebut tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Makna tidaklah diusahakan dengan dicampurkan elemen-elemen ke ada benda-benda lain kita campur untuk dijadikan cuka, tak ada. Kita hanya biarkan saja. Biarkan saja dalam beberapa tempoh masa yang sudah kita maklum, dia pun berubah menjadi cuka. Jadi itu sudah jadi halal. Nabi SAW pernah satu masa pulang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada apa-apa makan? Kata Sayyidatina Aisyah, kata tak ada, yang ada cuka sama roti saja.
Nabi kata bawalah kemari. Nabi pun ambillah roti cecah dengan cuka, dan Nabi kata alangkah nikmatnya makan roti dengan cuka. Apa yang ada rasa sedap? Roti cecah cuka. Kita kata tak ada apa rasa, bahkan pahit kita rasa tajamnya. Tapi Nabi SAW memuji pula. Jadi di sini nak menunjukkan kepada kita sifat Nabi itu memuji kepada orang yang membawa dan menyediakan makan. Walaupun tak ada apa rasa sedap pun, Nabi kata sedapnya. Nampak? Jadi macam itulah suami-suami pun. Bila isteri tu dah masak, jangan banyak komplain. Ya, ini kenapa kurang ni, kenapa macam ni. Jangan komplain. Ni si dah masak dah bagus dah. Terima kasih sayang. Sedapnya hari ni kau masak. Cakap macam tu. Senang hati isteri tu. Penat lelah pun rasa tak apalah berbaloi. Laki aku suka dan gembira. Ini dah masak penat-penat. Laki komplain pula. Kalau besok datang balik tak ada. Pergi makan kedai mama kat bawah. Baru padan muka. Maaf tuan-tuan ya. Kita cakap je lah ya. Tapi macam tu lah. Memang seperti itu juga. Ya begitulah dia dalam masalah pertama yang cuka, iaitu arak yang menjadi cuka daripada haram menjadi suci ya. Yang kedua, kulit bangkai haiwan yang najis maka dapat berubah menjadi suci dengan cara disamak. Jadi semua bangkai itu maknanya binatang yang mati tak disembelih, maupun dia binatang yang boleh dimakan, seperti kita katakan kambing ya, lembu, ini binatang boleh dimakan tapi dia mati tak disembelih. Bangkai, bila bangkai maka dia jadi najis. Begitu juga binatang yang tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan, sembelih ke tak sembelih ke, dia tetap bangkai. Bangkai itu najis. Jadi kulit harimau ke, kulit singa ke, kulit buaya ke, ya, dia tu memang tak boleh dimakan, jadi najis. Tapi dia boleh menjadi suci apabila disamak dia. Ini kita tak mau cakap pasal anjing babi lah. Anjing babi ni semuanya najis kira. Masa hidup, masa mati, semuanya najis. Itu habis cerita. Samak tak samak, sembelih tak sembelih, dia tetap najis. Itu anjing babi. Itu dah, kita kata dah chop, dah tutup sekali cerita dia. Ini kita cerita yang selain pada anjing babi. Kalau lah dia bangkai, dia tu najis. Dan kalau dia najis, tak boleh buat dalam solat kita. Habis macam mana ustaz? Ni orang buat tali pinggang daripada kulit buaya. Ni orang buat beg daripada kulit harimau atau macam-macam lah. Jadi jawapan kita, kalau dah disamak, maka dia menjadi suci. Ya? Suci dengan cara disamak. Hal ini terjadi jika haiwan tersebut pada masa hidupnya dihukumkan suci. Itu semua haiwan masa hidup hukumnya suci. Semua haiwan yang boleh dimakan seperti kambing, lembu, yang tak boleh dimakan seperti harimau, singa, buaya, ni semua tak boleh dimakan. Masa hidup semuanya suci. Lain halnya jika haiwan tersebut pada masa hidup ni hukum najis seperti anjing dan babi, ataupun yang beranak daripada salah satunya, maka hukum dia najis ya. Kulitnya tu tak boleh disamak. Disamak pun tetap hukum najis. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kulit-kulit binatang yang kita beli ke kedai-kedai. Habis ustaz, saya pergi kat Jepun, kita beli ke tali pinggang buat daripada kulit buaya ataupun daripada kulit ni. Diorang ni mana boleh makan ni benda ni. Ataupun daripada kulit, kita katakan kulit lembu. Kulit lembu ini diorang tak sembelih ustaz. Diorang bukan orang Islam, diorang mana nak sembelih. Jawapan kita, segala yang najis itu, kulit-kulit yang najis tu, kalaulah disamak, dia menjadi suci. Yang menyamak dia tak kira, dia tak ada syarat mesti orang Islam, dia tak syarat. Orang yang tak Islam dia samak. Yang penting apa tu samak? Bersihkan dia. Dia bersihkan kulit tu daripada dia punya lemak-lemak yang melekat kat kulit tu, dia bersihkan. Kemudian lepas tu dia taburkan obat-obatnya atau garam-garamnya. Kemudian lepas tu dia kering. Kemudian lepas tu dia dah bersih. Itu namanya samak ya. Jadi dengan itu dia boleh dipakai untuk kita orang Islam yang nak pakai dalam solat. Ya, nak pakai, kita kata buat pakaian kita punya beg duit kita, ataupun baju
kot kita ya, baju kita katakan baju kulit ya, musim sejuk kan, biasa dia pakai overcoat dia tu baju kulit. Baju kulit ni kulit apa ni, kulit harimau. Alamak, mana ni ini najis. Tak ada, kalau dia disamak dah dia jadi suci. Wallahu alam. Dan lagi di antara lagi yang najis menjadi suci ialah yang nombor 3 di muka surat 274. Ulat yang keluar dari bangkai haiwan, maka ulat tersebut dihukum suci. Ulat yang keluar dari bangkai haiwan. Alamak, bangkai haiwan. Haiwan ni dah matilah, tapi bukan haiwan anjing babi, tidak ya. Bangkai mana? Bangkai tu yang dah mati, yang tak disembelih. Kalau disembelih tu kita kata okey lah. Yang tak disembelih, seperti kita katakan bangkai kambing ataupun lembu yang mati tak disembelih, mati kena langgar ke ya. Kemudian berulat, ulat terkeluar pada bangkai itu. Itu dikatakan sini hukumnya suci. Tapi siapa yang nak makan, memang tak makan pun. Daging bangkai itu pun kita tak makan, macam mana pula ya. Ini tak apa, kita cuma baca dan kita ambil tahu. Dan ada juga setengah ulama mengecualikan ulat yang keluar daripada buah-buahan. Ya, buah-buahan. Buah-buahan ni dia halal dimakan. Umpama korma lah. Korma, buah apple, ya, buah limau. Kadang-kala waktu buah-buahan ni masih dalam berbentuk bunga, dia ada termasuk kita katakan flies ataupun terbang-terbang ni, dia termasuk kat dalam. Ataupun dia menjadi sendiri dalam buahan tu, dan bila buah tu sudah memekar menjadi masak, kemudian bila kita makan gigit, alamak ada ulat. Habis aku dah termakan atau telan. Tak apa, sebab ulat tu dia asalnya suci kerana dia tumbuh hidupnya, badan dia tu, isi dia tu adalah daripada buahan yang kita makan tu. Tu dia. Jadi kalau buahan tu kita beli kurma, kadang-kadang kurma tu dalam dia ada ulat, tapi tak perasan, kita gigit-gigit, kemudian kita makan lagi, ada ulat, yang tadi aku makan dah telan lah. Tak apa, sebab itu suci, sebab dia daripada hasil buahan tu sendiri. Jadi taklah menjadikan kita rasa geli ataupun takut. Tapi yalah, kalau kita dah tahu ada ulat, kita buanglah ulat dia tu, kita buang. Jangan kita kata ustaz cakap suci, telan dia tu, geli. Itu terserah kita lah. Baik, yang keempat, berubahnya darah menjadi air susu. Maka air susu tersebut dihukum suci. Berubahnya darah menjadi air susu. Darah tapi berubah jadi susu. Macam mana? Allah alam. Tetapi untuk pengetahuan kita, sebenarnya susu yang Allah jadikan keluar daripada haiwan yang kita ambil susu, daripada lembu ke atau daripada kambing ke, dia saluran susu ni dia di antara saluran darah. Kiri kanan darah, tapi tengah-tengah dia keluar saluran susu. Itu hikmah Allah Ta'ala. Maha pencipta. Dia menjadikan kesucian susu keluar dia antara dua saluran darah. Tapi tak campur dengan darah, dia sendiri dia. Alhamdulillah. Itu Allah Ta'ala punya kuasa. Allah nak tunjukkan kehebatan dia. Dan kalau sekiranya darah itu pula menjadi bertukar menjadi susu, Allahualam, kita pun tak tahu macam mana jadi susu. Tapi andai kata kalau darah itu menjadi susu, maka dia dihukumkan suci. Berubahnya, yang kelima, berubahnya darah haiwan kijang menjadi minyak misk. Minyak misk, misk tu mana minyak wangi lah, minyak atar. Minyak atar, kadang-kadang kita pergi kedai minyak atar kat Mekah Madinah ni, dia ada jual lah minyak misk. Kalau kan sekarang bahasa orang putih panggil musk, M-U-S-K, musk. Ini kalau orang Arab kata misk, mim sin kaf, misk ya. Jadi asalnya daripada haiwan kijang. Daripada haiwan kijang. Darah dia. Tapi tak tahu macam mana proses dia ni, orang yang buat minyak atar je lah tahu ya. Maka minyak mis itu tersebut dihukumkan suci, padahal asalnya pada darah. Pasal darah tu najis, tapi dia proses dia menjadi dah minyak wangi, maka dia jadi suci. Alhamdulillah. Ya Allahualam. Tapi minyak mis ni salah satu pada jenis minyak wangi yang wangi. Memang wangi dia. Sebab tu pernah disebut dalam hadis-hadis semua ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah kata wa khitamul misk, dan penutup yang wangi. Wangi. Perkataan misk tu digunakan juga untuk nak gambarkan wangi, penutup yang wangi ya.
Baik, itulah dia tuan-tuan, dalam masalah najis, yang asal najis boleh berubah menjadi suci. Kita dah sebut beberapa masalah tu. Dan kedua dan akhir sekali di muka surat 274, dua hukum dalam satu masalah. Ini sebenarnya dia bukan masalah najis, tetapi ada sikit-sikit ada najis, ada sikit masalah ibu bapa, ada masalah keturunan, ada masalah harta, ada masalah orang yang dihukumkan bayar denda. Ini ada dia punya, orang kata, beberapa masalah, yang dua masalah dalam satu, dua hukum dalam satu masalah, ya. Kita ambil contoh pertama saja. Masalah pertama iaitu nasab. Nasab tu maknanya keturunan. Maka mengikuti jalur ayah, contoh, jika seorang memiliki anak, baik laki-laki atau perempuan, maka nasab mereka mengikuti jalur ayahnya. Hal ini jika dari jalur pernikahan atau kesalahan hubungan badan, iaitu syubhat. Jadi contohnya, dia mengira isterinya akan, tetapi setelah berhubungan badan, maknanya persetubuhan, terbukti bahawa dia adalah perempuan ajnabiyah, perempuan luar. Kemudian perempuan tersebut hamil, maka nasab mereka mengikut jalur lelaki tersebut. Dan jika dari jalur zina, waliyazubillah, maka nasabnya mengikut jalur ibu. Jadi di sini satu masalah, ada dua hukum. Macam mana? Seperti yang kita sebut tadi, iaitu seorang lelaki bersetubuh dengan seorang perempuan yang dia sangka perempuan itu isteri dia. Mungkinlah tersilap lah ni, tak sengaja. Dia masuk bilik dia, tapi termasuk bilik adik ipar. Umpamanya tersalah. Jadi dia termasuk bilik adik ipar. Adik ipar ni pun, maaflah kata, dia pun dah bernafsu juga. Dan dalam keadaan gelap, tak nampaklah isteri dia ke siapa. Tapi si suami ni, si lelaki ni, sangkanya memang isteri dia. Berlakulah hubungan suami isteri, tapi itu perempuan tu bukan isteri dia. Yang si adik ipar ni pun buat McDonald, buat diam saja. Terima saja. Allah, na'udzubillah. Kalau ikut hukum, kalau dua-dua tahu, hukum zina. Tapi yang tak tahu ni soal lelaki, yang perempuan ni tahu ni. Tapi apa nak hukum sekarang? Kalaulah perempuan ni mengandung, dapat anak. Kalau anak ni anak zina, dua-dua laki-laki dan perempuan ni tahu, maka nasab anak yang dilahirkan ialah ikut mak. Dia tak nama pada bin bapa. Tak. Pasal apa? Kenapa anak zina tak dinambinkan kepada bin bapa? Jawapannya kerana memberikan bin atau binti kepada si bapa zina ialah maknanya memberikan penghormatan kepada perbuatan zina. Sedang zina adalah perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang dilaknat, perbuatan yang dikeji oleh agama. La taqrabu zina innahu kana fahishatan aw sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, kerana dia adalah keji dan sejahat-jahat jalan. Jadi Islam kita katakan menghina ataupun menjatuhkan, merendahkan darjatnya ataupun perbuatan zina itu. Tapi bila kita bin atau bentikan kepada bapa yang zina, kita macam beri penghormatan pada dia. Sebab tu sini tak ada. Kalau anak zina, dia tak dibin atau tak dibentikan kepada bapa zina. Tapi sekarang ni ustaz, lelaki ni dia bersetubuh dengan perempuan ni, dia tak sedar, dia tak tahu. Itu namanya wat'u syubha. Wat'u tu mana perhubungan, syubha tu samar. Samar tu mana dia tak tahu, dia tak perasan. Dia pun tak pernah juga bersetubuh dengan isteri dia malam pertama, tapi tersilap bilik pula masuk. Allah, bahaya tuan-tuan ni. Berjaga baik-baik. Bukalah mata terang-terang sikit, jangan nampak silap nanti termasuk bilik adik ipar, lain cerita pula. Na'udzubillah. Maka kalaulah waktu syubha, makna yang tak sengaja, yang samar, maka anak yang lahir itu dibinkan kepada bapaknya. Dibinkan kepada bapak. Jadi dengan sebab itulah di sini ada dua hukum, tapi dalam satu masalah. Kalau kita hukumkan zina, maka dia tak dibinkan pada bapak, dia dibinkan pada mak. Macam mana ustaz nak bin pada mak? Tak payah bin pada mak lah, nama je lah. Apa kau nak namakan dia? Nama anak tu Ali ke Fatimah ke? Namakan aje lah.
Habis Ustaz, boleh tak kita letakkan nama Abdullah? Boleh. Ya, Fatimah Abdullah umpamanya, ya. Jadi tak ada bin tapi nama gitu saja. Itulah dia tuan-tuan dalam. Jadi ini sebagai contoh dua hukum dalam satu masalah. Wallahu alam, ya. Kita berhenti situ sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Yang lain itu semua sebagai tambahan pengetahuan kita. Kalau kita nak baca boleh bagus, ya, tetapi tidaklah bersangkut paut dengan masalah najis, tapi dia lebih menambahkan pengetahuan kita, ya. Wallahu alam. Kita berhenti sampai bab tayamum saja, ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia barakahnya daripada Rasulullah SAW dan juga dengan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ada juga saya menerima derma untuk madrasah, pembangunan madrasah yang sedang diusahakan. Jadi pembangunan madrasah ni kita dah syukurlah dapat kita derma yang mencukupkan 5 bangunan madrasah yang sedang diusahakan, dan kemudian masuklah madrasah yang ke-6 yang masih lagi kita sedang usahakan, ya. Dia kata siapa nak buat amal jariah untuk mak bapaknya, adik-beradik telah meninggal, suami atau isterinya, sangat-sangat baik sekali insya-Allah. Dan juga untuk fakir miskin yang mana tuan-tuan boleh tengok dalam Telegram channel yang saya dah postkan tu, tuan-tuan tengoklah, susah, ya. Ada yang sampai melarat hidupnya, ya, mata buta, kemudian isteri sakit, ya, dan ada yang telah anak 9 orang, maknya sakit di hospital, nak bayar di hospital tak ada. Banyak, jadi kita ni syukurlah pada Allah, ya. Kita walaupun susah-susah kita, ada lagi orang lagi susah. Baiklah tuan-tuan, marilah sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول
مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada orang bertanya pada saya mana dia makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau tuan-tuan melihat potret ini yang ada di depan saya ini, dia kalau siapa-siapa kaum lelaki lah ya, bila dia lalu depan makam Nabi, maka di sini tempat ni kosong ya. Dikatakan di sini akan ditanam Nabi Isa alaihissalam. Dari makam Nabi ialah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini makam Nabi, di sini ada tulis Huna Rasulullah. Dan di sini lubang yang kedua ni adalah makamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan lubang yang ketiga ni ialah makam Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi terletak antara dua tiang putih. Ini hanya dapat dilihat daripada kawasan orang lelaki saja.
Orang perempuan tak dapat lihat. Ya, orang perempuan bila masuk raudah pun, dia masuk bahagian belakang, dia termasuk bahagian tepi, dia tak masuk bahagian depan. Ya, bahagian depan ni hanya orang lelaki saja. Dan tempat kawasan ni kosong, dan tempat ini akan ditanamkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, sini Imam Mahdi, sini Nabi Isa. Atau dikatakan sini Nabi Isa, sini Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Itulah ditontonnya sedikit daripada kita punya makam tempat ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti biasa insya-Allah pada malam ini ada pengajian di Masjid Maidin, ya, lepas maghrib jam 7.30 malam, mengenai pengajian kitab Siraj Salikin, ya, kitab yang membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Dan juga insya-Allah lepas Isya akan ada pengajian di Masjid Qasim jam 9 malam, iaitu kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja untuk kita pada petang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada anda yang telah derma, dan kita masih buka peluang lagi. Dan kepada mereka yang derma semua, saya ucapkan jazakumullah khairan jazak. Mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil 'azim. Ma syaa Allah kana ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi, min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Mari kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib wa ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW, Kau sembuhkanlah kami yang sedang sakit, adik-beradik kami, keluarga kami, sahabat anda kami, dan mereka yang bermohon doa daripada kami, iaitu saudara Abdul Latif bin Harun, Siti Aminah binti Abu Bakar Long, dan juga Nur Saha bin Hiliyat, dan juga Hamidah Mahmud Jafar Ma, dan juga Ruqayyah binti Riyar Ali Khan, dan Sa'ad bin Alwi. Semoga Allah, ya Allah, Kau berikan mereka semua sehat walafiat dan sabar ataskan ujianmu dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali saja tuan-tuan dan puan-puan daripada saya, dengan mohon maaf banyak apa-apa kesilapan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.